Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anak-anak 1 tahun 1 ya. Hari ini kita sambung pelajaran kita pada hari ini, hari Selasa. Bahagiannya ialah bahagian ibadah. Okey, tajuknya solat sempurna, muka surat 106 dan 107. Okey. Sebenarnya sampai muka surat berapa ya? Okey, tajuk ni sebenarnya panjang sampai muka surat sampai muka surat 112. Okey, oleh sebab tajuk ni panjang, jadi kita tak boleh baca sekaligus ya. Hari ini kita belajar 2 muka surat saja, iaitu 106 dengan 107. Okey, baik. So hari ini kita nak belajar tentang rukun dalam solat. Okey, solatku sempurna ni kita nak belajar tentang rukun dalam solat. Okey. So okay, kita tengok gambar tu, apa yang cikgu dia cakap pada murid-murid dia. Okay, ini macam diorang macam tengah buat praktikal solat. Okay, so apa yang Sultan ni cakap? Okay, apa yang Sultan ni cakap, kita tengok ya. Rukun solat ialah perkara yang mesti dilakukan dalam solat. Jika tidak dilakukan, akan menyebabkan solat terbatal. Okay, maksudnya kalau kita solat tapi tak cukup kita punya rukun, rukun solat tu tak cukup kita buat, ada satu yang kita buat, kita langgar, kita tinggal, ataupun kita salah buat, salah cara, maka solat kita tak sah ataupun terbatal. Sebab tu penting untuk kita belajar rukun-rukun yang ada dalam solat. Okey anak-anak, kita pergi ke muka surat seterusnya. Okey, so muka surat seterusnya apa dia cakap? Fahami dan amalkan. Rukun solat ada 13 perkara. Okey, ingat ya, rukun solat ada berapa perkara? Ada 13. Okey. Apa nama? Sorry. Okey. Sekejap ya, saya dah tengok sekejap. Okey, baik. Macam ada lain sikit lah dalam buku teks kamu. Dalam buku teks pertama, kena berdiri bagi yang mampu. Saya punya Aniflip ni silap kot. Okey, pertama mesti berdiri bagi yang mampu. Kita ada dalam ni ya. Tak tahu pelik kenapa tak ada. Okey, berdiri bagi yang mampu. Pertama sekali mesti berdiri bagi yang mampu. Yang kedua baru niat. Okey, yang kedua baru niat, iaitu berniat solat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Okey, lafaz niatnya, okey, oleh sebab kita ada 5 kali solat dalam sehari, maka lafaz niat pun ada 5. Okey. So hari ni kita belajar tentang niat je lah. Yang tadi berdiri bagi yang mampu ni tak ada apa-apa kan. Itu nombor 1 mesti berdiri tak. Bagi yang mampu boleh duduk ataupun baring kalau tak mampu. Contoh orang sakit kan, dah tua, dah uzur, dia tak mampu nak berdiri, terketar-ketar je, kaki dia, lutut dia dah tak kuat. So Allah bagi kelonggaran untuk dia menunaikan solat dalam keadaan duduk atau baring. Okey, yang kedua tadi ialah niat. Okey, niat ni lah yang kita nak baca ni. Niat ni mesti, sebab tu kalau kamu minta izin Ustazah nak solat belah petang, Ustazah akan tanya dulu niat. Okey, sebab memanglah kamu belajar untuk solat, tapi kamu perlu juga tahu, kamu wajib tahu niat solat supaya kamu kamu hafal. Bila kamu hafal, benda tu akan melatih kamu untuk bersolat dengan sempurna. Okey, so kita tengok ya, solat subuh. Pertama ialah solat subuh. Okey, solat subuh ada berapa rakaat solat subuh? 2 rakaat. Okey, apa niatnya? Kita baca, usalli fardhas subhi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Okey, maksudnya sahaja aku menunaikan salat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, solat kedua ialah solat zuhur. Usalli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan salat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okay, solat yang ketiga ialah solat asar. Solat asar, usalli fardal asri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku menunaikan solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, solat yang keempat dalam sehari ialah solat maghrib. Solat maghrib niatnya ialah
usalli fardal maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku menunaikan solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Solat yang akhir sekali dalam sehari ialah solat Isya. Solat Isya waktu malam sebelum tidur tu ya. Usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala, yang bermaksud sahaja aku menunaikan solat fardu Isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Baik. Info yang kat bawah ni okay, apa info ni cakap? Niat dalam hati adalah wajib. Okay? Dan lafaz niat adalah sunnah. Maksudnya kalau macam orang kata tak dengar pun baca niat tu, tiba-tiba solat je, tak sah. Sebenarnya sah kalau dibaca dalam hati. Kadang-kadang dia baca dalam hati mana kita tahu kan. So kalau niat dalam hati wajib dan lafaz niat ialah sunnah. Okey. Baik, itu saja kita 2 muka surat saja. Nanti kejap lagi saya akan terangkan pasal dia punya latihan dalam muka aktiviti. Okey, muka surat saya tak sure muka surat. Okey, muka surat 113 dan muka surat 114. Okey anak-anak, terima kasih. Assalamualaikum.